Hai, saya Kim, bertugas sebagai Creative Director di Let's Kopak Production. Untuk teater musical Upin Ipin Pim Pim Pom kali ini, saya bertanggungjawab untuk multimedia dan visual. Cerita Upin dan Ipin Pim Pim Pom merupakan salah satu tema di dalam Upin Ipin series. Ia mengisahkan tentang Upin Ipin dan kawan-kawan mempunyai kuasa magic di dalam dunia magic. Bukan sekadar Upin Ipin, malah Tok Dalang, Kak Ros, Opa, semua ada kuasa magic. Setiap kali Upin Ipin nak buat kuasa je, dia akan sebut Pim Pim Pom. Wahai batu delima sakti, tunjukkan di mana kau berada. Okey, nama saya Siti Rohayatan. Saya adalah pengarah dalam teater musikal Upin Ipin Pim Pim Pom. Bermula daripada titik pertama. Contohnya kalau skrip itu kita ada dihasilkan oleh penulis skrip yang bekerja. Jadi kita akan bekerja bersama untuk memahami cerita yang akan dipersembahkan. Kemudian apabila kita dah berdiskus dari segi skrip itu, berdiskus dari segi muzik, jadi hasil untuk mementaskan sebuah naskah itu dah ada. Jadi kita berbincang dari segi pemilihan karakter. Dalam musical Upin Ipin ni kita menggunakan maskot. Jadi struktur body pelakon itu sangat penting. Dia boleh bergerak, dia boleh menari, dan bagaimana kita istilahkan menanggung beban sebagai maskot itu sangat penting. Dia dapat satu yang ni lupa. Lagu ni naik klien sejak main. Nama saya Aris Kadir. Peranan saya dalam produksi teater musikal Upin Ipin Pim Pim Pom ini adalah sebagai koreografer ataupun guru tari. Pelakon utamanya terdiri daripada maskot, bermaksud hampir 95% tenaga pelakon itu telah diserap oleh maskot itu. 7, 8 semua akan sampai dekat line yang pertama ni. Okay, alright, good. Jadi pergerakan perlu besar, posisi tubuh kalau perlu sedih, dia perlu tunjukkan kesedihan melalui pergerakan tubuh ataupun posisi tubuh. Kalau dia perlu gembira, dia perlu menunjukkan pergerakan yang besar. Dan apabila memakai maskot, memang kita tidak akan nampak mereka punya expression dan kita tidak akan nampak mereka punya pergerakan kalau dilakukan secara kecil. Jadi pergerakan memang perlu besar. Kita memulakan latihan kita di studio Panga Production, dan setelah kita berada lebih kurang 10 hari di situ, kita berpindah ke satu lokasi yang lebih besar yang mana saiznya adalah seperti saiz di plenary hall, ruang dia, iaitu di Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka kerana sentiasa menyokong. Hai pelakon semua, nama saya Muhammad Zarin bin Abdul Karim. Saya adalah New Media dan Public Relation Manager di Let's Kopak Production. Di dalam teater musical Upin dan Ipin ini, saya ditugaskan sebagai Project Coordinator, yang mana tugas saya adalah untuk memastikan semua perjalanan dan perancangan teater ini dari peringkat awal, termasuklah produksi, lokasi, bajet, perjalanan latihan, promosi, termasuklah proses ataupun progres produksi animasi berjalan dengan lancar dan seperti apa yang produksi teater inginkan. Ingat tak kadang-kadang ada plan jauh sikit boleh nampak perubahan macam ni macam so turunkan lagi dia fade out macam ni je. Teater musical Upin Ipin Pim Pim Pom kali ini akan diterajui oleh maskot Upin Ipin dan kawan-kawan. Dari segi prop dan set memang perancangan dia agak teliti, yang mana kita ikut sama macam dalam siri Upin dan Ipin. Ada tongkat sakti Upin dan Ipin, ada tongkat nenek kebayan dan sebagainya, yang mana bila orang tengok je orang nampak ini merupakan dari series yang kita bawa ke dalam bentuk teater. Jadi bila kita dah sebut teater, pastilah kita ada banyak elemen. Selain maskot, kita ada prop, kita ada set dan juga kita ada visual content di LED screen. Selepas proses skrip, kita akan teruskan dengan proses storyboard. Okay, di dalam proses storyboard, kita akan bermula dengan brainstorm. So, dalam proses brainstorm ni, kita akan bersama-sama dengan storyboard, pengarah kreatif, pengarah teater, dan kita akan menentukan imej awal untuk sekuen-sekuen di dalam teater ini. Di proses storyboard, kita ada satu sekuen yang storyboard perlu lukis 2D animation untuk salah satu sekuen di dalam teater. Jarang benda ni berlaku. Walaupun teater dimainkan oleh pelakon-pelakon teater, tetapi proses animasi perlu dijalankan untuk watak-watak tambahan.
Fungsi animasi tambahan untuk teater kali ini adalah untuk beri connection antara pelakon teater dengan visual, dan secara tak langsung dia beri connection antara cerita di teater dan dengan penonton. Jadi, para penonton seolah-olah merasakan seperti mereka masuk dalam dunia Upin Ipin Pim Pim Pom. Seterusnya, kita akan ke proses visual, di mana selepas proses animasi tadi, kita akan ke proses render, compositing dan visual effect. Hai, nama saya Putra. Saya adalah Art Director di Lesko Park Production Sendirian Berhad. Daripada animasi department, rendering department akan mengambil babak-babak tersebut dan mewarna dan mencahayakan set-set yang dah disediakan. Kemudian, compositing department akan mengenhancekan lagi untuk menambahkan mood seperti suram, mendung, gembira dan macam-macam lagi. Mood-mood yang kita hasilkan ini akan ditambah lagi dengan lighting dan kesan khas di atas pentas supaya para penonton rasa lebih imersif ketika menonton teater ini. Antara kesan-kesan khas yang bakal ada dalam teater ini adalah seperti asap, kilat dan juga magic Pim Pim Pom. Yelah, aku jadi. Mak Ia sangat baik. Saya suka. Tapi koreografi very nice lah, Taria. Best, kita enjoy, seronok, sedap tengok je, bagus. Jadi jangan lupalah datang ramai-ramai tengok. Hai, saya Karya Budi Muhammad Aris, International Marketing Manager untuk Lesko Park Production Sendirian Berhad. Kita banyak mendapat sokongan daripada partner-partner kita di luar sana, yang mana kebanyakan mereka membeli tiket secara pukal, in bulk. Okey, dan juga ada sokongan daripada partner kita untuk menjayakan lagi teater musikal Upin Ipin pada kali ini, dan ini juga sebenarnya indication yang Upin Ipin tu ada tarikan luar biasa terhadap mereka semua, dan sokongan tu begitu bermakna bagi kami. Okay, untuk teater ini kami memilih lokasi pementasannya di Dewan Plenary KLCC Convention Centre kerana ianya merupakan tempat yang strategik, dan biasanya pementasan yang dilakukan di sini merupakan pementasan antarabangsa. Jadi memang sesuailah teater Upin Ipin dipentaskan di sini. Untuk teater ini kita memang mengadakan promosi di pelbagai platform social media. Kita juga ada buat wawancara radio, dan juga kita ada khusus untuk peminat fan club Upin dan Ipin. Okey, jadi kepada peminat-peminat Upin dan Ipin atau mereka yang rindu dan sayang dan cintakan Upin dan Ipin, jangan lupa saksikan musikal Upin dan Ipin Pim Pim Pom pada 3 dan 4 September 2022 di Plenary Hall KLCC Kuala Lumpur. Memang apa kau rugi kalau tak tengok. Jadi tengok on 13 hingga 14 September. Teater Upin Ipin Pim Pim Pom. Dalam teater ni, Upin Ipin ada satu babak ni. Dia akan ajak semua penonton untuk sebut Pim Pim Pom. Jadi, kita kena keluarkan ni. Dan sebut Pim Pim Pom. Kalau tak ada ni, belilah wawal.